ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bangun pada pagi ini, bangkit pada pagi ini, setelah daripada kita mengalami salah satu daripada kematian, iaitu kematian kecil. Bila mana kita dapat bangkit pada pagi ini, maknanya kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaati segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita semua. Bahkan dalam masa yang sama, maknanya kita masih lagi ada ruang waktu untuk kita kata sini memohon keampunan daripada Allah. Dan dalam masa yang sama, mudah-mudahan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita ni dapat kita guna dengan sebaik yang mungkin. Allahumma amin. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni daripada Aisyah. Katanya Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu fa idza amtarat as-sama'u surri'a anhu فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم إلى آخر آية. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda melihat cuaca yang mendung ataupun gelap di langit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beranjak ke depan dan Nabi akan beranjak ke belakang. Nabi akan keluar daripada rumah, Nabi akan masuk rumah. Dan wajah Nabi pada masa tu akan berubah. Wajah Nabi pada masa tu akan berubah. Maknanya bila mana Nabi tengok langit ni gelap, mendung, Nabi jadi macam gelisah, macam takut. Bahkan dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, dia kata, ya Rasulullah, manusia biasa ni bila tengok langit gelap ni, maknanya dia orang akan suka kerana nak menandakan hujan nak turun. Tetapi kamu tidak, ya Rasulullah. Bahkan Nabi ni seolah-olah takut bila mana tengok awan gelap mari. Lalu katanya Aisyah radhiyallahu anha, hak tadi tu kalau tengok langit ni gelap, bukan gelap malam tapi gelap nak menunjukkan nak hujan. Bila mana start daripada fa iza amtaratis sama', maknanya bila langit ni mencurahkan hujannya, maknanya bila hujan ni start turun, suryan, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya wajah Nabi ni agak, Aisyah perhati, dia tengok, maknanya barulah berasa tenang, barulah rasa gembira bila mana hujan ni start turun. Tetapi ketika mana awal tak digelap, Nabi ni seolah-olah kau dahi, seolah-olah jadi gelisah, seolah-olah jadi serba salah, tak kena. Lalu katanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata sebenarnya aku memang dah mengerti sangatlah maknanya apa yang berlaku pada Nabi SAW ketika mana langit ni gelap.
Aisyah payah sangat sebab kerat Nabi lagu tu. Lalu lepas pada hujan itu turun, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, aku tidak mengetahui, Nabi kata, seakan-akan awal hok gelap hok mari tadi ni, inilah yang terjadi pada kaum Ad. Maknanya inilah yang terjadi pada umat Nabi Hud alaihissalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Iaitu bermaksud, maka apabila mereka melihat kepada awan itu yang pada asalnya azab daripada Allah, bila mana kaum Ad ni sebelum pada mereka diazab oleh Allah, datangnya langit yang begitu gelap, maknanya awan yang tebal mari. Lalu bila mana mereka tengok awan tebal tadi, lalu dia orang ni kata lagu mana? Dia kata, ini adalah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Maknanya seolah-olah gembira lah, seolah-olah berita gembira. Sedangkan dalam ayat Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk mereka ni angin dah yang begitu dahsyat ke lembah-lembah mereka untuk membinasakan kaum Ad tadi. Namun manusia ni dia tidak mengetahui apa yang berada di sebalik angin tadi. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi tengok angin dia bertiup kencang, Nabi doa kepada Allah, Nabi minta kepada Allah. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepada, ya Allah, aku pohon kepadamu iaitu kebaikan di sebalik angin ni. Bila Nabi tengok angin derah, Nabi minta kepada Allah. Nabi kata, ya Allah, aku pohon kepadamu angin, kebaikan di sebalik angin tersebut. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan di sebalik angin. Sebab kita manusia kita tak tahu. Kita dak rasa nampak nak hujan mari je dah, tiba-tiba terakak bumbung. Dah seperti mana yang berlaku pada bulan lepas. Dah di kawasan mereka-mereka yang berada di pantai ataupun di dasar rahmat ke. Di dekat apa dia sebelum cabai Pak Jalai Baya tu, di antara tempat yang terkena. Jadi kita manusia ni kita tak tahu hak mari sama ada bawa keburukan ataupun kebaikan kepada kita. Jadi Nabi ajar supaya kita ni minta kepada Allah atas benda kita tak tahu tadi, supaya ya Allah hak mari ni ya Allah, maknanya aku pohon kepadamu ya Allah kebaikan di sebalik angin tersebut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah sekiranya keburukan yang ada di sebalik angin itu tadi. Baik, kerana Allah lah sebaik-baik dan perlindungan untuk manusia. Kemudian lalu mendengar kata-kata yang demikian, bila mana Nabi Hud alaihissalam dengar kata-kata umat dia tadi kaum Ad ni, maka Nabi Hud alaihissalam berkata, bala, sebenarnya dia kata tidak, sebab kaum Ad ni, umat Nabi Hud ni, dia berasa angin hari ni seolah-olah bawa hujan kepada mereka, bawa kebaikan kepada mereka, tetapi sebenarnya tidak. Ini sendiri dinafikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian bahkan katanya Nabi Hud, bahkan itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan kedatangannya. Hak selama kening muduk minta supaya awak marilah derah. Ni di antara perangai puak-puak deh umat-umat yang terdahulu. Bahkan kalau kita tengok di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, puak-puak musyrikin Mekah ni, kalau kita tengok dalam surah An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bagaimana mereka minta disegerakan. Sekiranya betul lah kalau kata ada kematian lepas pada ni, dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, bila tu? Memang dia menyanyi puak-puak ni. Dan sehingga kalau kita tengok balik dalam surah Al-Ahqaf ni, bagaimana surah Ahqaf ni kebanyakan ceritanya iaitu kaum Ad, iaitu umat Nabi Hud alaihissalam.
Di akhirnya Allah Subhanahu wa taala cerita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan azab yang mereka minta untuk disegerakan kepada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hantar, yang mana dalam bentuk angin sahaja. Sehingga iaitu angin yang Allah Subhanahu wa taala bawa tadi membawa azab, iaitu seksa yang tidak terperi sakitnya. Setara mana hari Jumaat? Dahsyat tak dahsyat azab yang Allah kena kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang seterus daripadanya. Tudammiru kulla syai'. Maknanya sesuatu yang terkena dengan angin tadi hancur lebu. Hanya angin. Bila mana Allah Subhanahu wa taala kena kepada mereka, habis minyak licin. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maknanya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Hancur tadi itu disebabkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perintah daripada Allah untuk hancurkan umat tadi. Sehingga tudammir maknanya habis minyak licin. Tak meninggal. Cuma ada meninggal. Allah Subhanahu wa taala bawa satu pengecualian. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maknanya bila Allah bawa kena ke angin kepada kaum Ad tadi hari Jumaat, la yura illa masakinuhum. Tak nampak benda lain. Melainkan meninggalnya berapa dia? Tempat-tempat kediaman mereka. Itu saja tinggal. Manusia habis minyak licin. Sehingga kalau kita tengok pada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita, seolah-olah bila mana kena tadi semua manusia terhancur lebu. Seolah-olah debu, seolah-olah jadi habu. Ini di antara dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah kena kepada para hamba-Nya yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mempersendakan para rasul, yang mempersendakan para anbiya, sehingga tidak meninggal kita. Kalau kita contoh kalau kita ni tengok satu benda yang dibelend sehingga hancur, apa dia di Jumaat? Gula kalau kita tengok ada. Bila mana kita meseng jadi habuk. Tapi tak boleh nak bayar. Lagu mana Allah cerita hak ni hak kena pada manusia. Sehingga manusia tu jadi debu, jadi habuk. Tak boleh nak bayar. Hak Allah hantar ni apa dia? Angin sahaja. Hanya angin. Nak cerita dahsyatnya. Jadi kalau kita tengok balik pada ayat ni, Allah Subhanahu wa taala di akhirnya berfirman, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Lagu itulah Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka-mereka yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah beri balasan balik kepada mereka-mereka yang berdosa ni. Mujrim ni juga boleh dikatakan orang-orang yang melakukan kesalahan dan sebagainya, jenayah dan sebagainya. Sidang hadirin rahimakumullah. Maknanya bila kita tengok ayat ni balik, banyak sebenarnya ayat. Kalau kita tengok Allah cerita juga dalam surah Az-Zariyat di antaranya. Dah bagaimana kaum Ad diazab. Allah cerita ke setiap daripada kaum yang diazab oleh Allah. Jadi kalau kita klik balik kepada hadis Nabi tadi, memang patutlah Nabi SAW bila Nabi tengok langit yang gelap, maka Nabi SAW berasa salah habah, berasa takut, berasa gelisah selagi mana hujan itu tak turun. Kerana Nabi SAW khawatir sekiranya angin hak mari itu adalah angin yang pernah Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada kaum Ad, iaitu umat Nabi Hud alaihi salam. Lalu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mana syarah hadis ni dalam kitab Fathul Bari, dia kata hadis ini menunjukkan kepada kita sepatutnya bila mana kita tengok awal gelap tadi, perlu ada perasaan takut dalam diri kita. Tidak kata perasaan suka, perasaan takut dulu. Selagi mana hujan tadi tak turun. Baik. Jika sekiranya dia ingat balik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umat-umat yang terdahulu, yang mana ianya adalah merupakan peringatan agar kita ni berasa takut akan azab sebagaimana ditimpakan kepada mereka, iaitu umat-umat sebelumnya.
Boleh tengok dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Baik. Jadi sini hari Jumaat sebenarnya kalau kita perhati balik di antara apa yang sepatutnya kita berasa ketika mana kita tengok langit gelap ni ataupun ada dalam kita kata sini sebelum berlakunya hujan lah. Supaya bila mana kita tengok awal gelap gelemak tadi, di sana adanya perasaan takut, dia dalam hati-hati kita semua. Baik. InsyaAllah berkaitan dengan bab-bab hujan lain-lain ni, insyaAllah kita sambung semula. Dia ada adat dia ketika mana hujan, dan juga ketika mana lepas hujan, dia beberapa adab yang kita kata sini sepatutnya kita tahu. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini berada di musim tengkujuh. Baik, dia gini hari Jumaat. Bila kita contoh kita ambil untuk kita faham dalam tajuk ni. Dalam hari-hari ni, agak-agak lama mana kita masuk Jambil? Dalam usia kita sampai ke ni, lama mana dah kita dah boleh alik masuk Jambil? Masuk tubik. Dalam sehari-hari berapa kali hari Jumaat? 5 kali? Ke lebih? Lebih. 6 kali? Adalah. Maknanya kalau kita ni kecil ni kerat sikit. Baik. Dia ada orang ni dia masuk Jambil. Dia masuk tubik. Maknanya masuk buah air tubik. Masuk buah air tubik. Ini orang yang pertama. Dia ada orang yang kedua. Bila nak masuk Jambil, dia baca doa. Dia lakuh kaki kanan. Lepas tu dia tubik. Dia masuk, dia lakuh kaki kiri. Tubik, dia lakuh kaki kanan. Kemudian dia baca doa. Beza ke tidak orang yang kedua dengan orang yang pertama tak ada hari Jumaat? Beza ke tidak? Berok belakang tu. Kecing belakang. Cuma orang yang mula-mula ni tak jaga dia punya adat-adat dia, sunnah-sunnah dia. Berapa dia hak boleh buat, berapa dia hak tak boleh buat. Hak yang kedua ni dia patuh. Maknanya benda hak sepatutnya buat lagu mana dia buat belakang. Jadi ada beza ke tidak? Ada beza situ. Berbanding orang pertama, tak lebih daripada dia ni selesai qada hajat dia tu je. Tapi orang yang kedua ni maknanya dia mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia buai apa? Sebab ada di antara sunnah-sunnah tu dia selit situ. Dan kalau kita perhati balik, tajuk je masuk Jambilnya. Tapi dari sudut kita minta kepada Allah, kita berserah kepada Allah sebenarnya. Kalau kita baca doa. Ataupun kita berlindung kepada Allah. Daripada gangguan-gangguan baik setan jatuh dan juga setan tinu. Walaupun kita nampak setakat doa lagu tu je, tapi dari sudut doa hak Nabi ajar kita, doa hak Nabi tinggal kita tadi menunjukkan kepada kita ni minta berlindung kepada Allah. Maknanya kita serah diri kita kepada Allah. Supaya Allah ni jaga, pelihara kita. Supaya kita ni selamat daripada gangguan-gangguan syaitan. Bahkan kalau kita tengok, kita tubik Jambil lah, kaki kanan, kita baca doa ghufranak. Sebab doa hak belakang tu ada perbahasan. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Hadis ni ada perbahasan para ulama. Cuma hak sahihnya mana? Ghufranak. Kita nampak je tubik sepatah pada mulut kita. Tapi kalau kita perhati dari sudut maknanya, tubik Jambil kita minta keampunan daripada Allah. Jadi kita kata sini beza. Orang yang masuk Jambil setakat selesai dia punya qada hajat, dengan orang yang tu qada hajat dia selesai juga. Namun dalam masa yang sama dia jaga sunnah-sunnah tadi. Belah tu jugalah hujan. Maknanya kalau hujan turun kita tengok langit kita kata menggelak nak hujan dah ni. Setakat tu je lah. Tapi bila mana hujan tadi kita tengok langit kita berasa rusing. Kita tengok langit kita berasa takut. Kita tengok angin mari derah kita baca doa kepada Allah. Bila hujan kita doa pula. Bila lepas hujan kita doa lagi kepada Allah. Maka hujan yang turun tadi kita kata sini hari Jumaat paling-paling tidak pun hamba Allah tadi dia akan dapat keutamaan iaitu di antaranya beramal dengan sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi mudah-mudahan kita kata sini berkenaan dengan ada dan ketika mana hujan tadi dapat kita amalah dalam kehidupan harian kita insya-Allah lebih-lebih lagi ketika mana kita ni ditimpa dengan hujan. Untuk pagi ni hari Jumaat kita sambung pengajian kita dalam bab solat khauf. Maknanya kita semaya dalam keadaan kita ni takut ataupun
suasana pada masa itu tidak aman. Suasana yang tidak aman. Pengertian dan pensyariatannya. Dia kata sini solat khauf bermaksud solat yang dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh. Ia diberikan beberapa kemudahan khusus dan juga kelonggaran yang tidak terdapat pada solat-solat yang lain, terutamanya pada ketika mana solat jemaah. Dia ada beza. Dia ada beza. Lebih-lebih lagi pada solat jemaah. Pensyariatannya berdasarkan kepada beberapa daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menerangkan keadaan dan juga cara semaya tersebut dilakukan. Baik. Keadaan solat khauf, itu dari sudut pentakrifan dia. Yang keduanya, lagu mana keadaan solat khauf? Terdapat dua keadaan bagi solat khauf mengikut keadaan perang yang berlaku. Baik. Solat khauf ni ada dua keadaan. Keadaan yang pertama di kata sini dalam keadaan bertahan atau berjaga-jaga tetapi tiada pertempuran yang berlaku. Tak start perang lagi ni. Tapi berita mengatakan bahawa peperangan akan berlaku ni bunyi dah. Nak perang cuma tunggu tercetus saja. Jadi masa ni kita dalam situasi berjaga-jaga. Dah? Ketika ini solat mempunyai cara tertentu yang berbeza sedikit daripada cara semaya hak sekala. Maknanya ada beza. Dah, semaya hak sekala dengan semaya ketika mana kita dalam keadaan bertahan ataupun berjaga-jaga. Disebabkan kemahuan orang Islam untuk menunaikannya secara berjemaah, sama ada di belakang imam besar, pemimpin tertinggi mereka, atau sesiapa sahaja yang mengambil tempatnya mengendalikan peperangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak." وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Yaitu bermaksud, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang, iaitu dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Baik. Maknanya pergi senjata. Pergi senjata ni apa dia hukum dia? Kalau tengok dalam kitab fiqh sunnah, dia kata pergi senjata sini sebagai ulama tafsir sebut wajib. Tak sunat dah ni. Wajib pergi senjata. Dalam situasi nak pergi ni lah. Maknanya memang kena letak senjata tubuh. Bukan letak bawah. Kalau tak bawah, musuh mari bang tak ada kita. Mula belakang buat kita. Kena tak tubuh siap-siap. Dan sebagai ulama dia kata wajib. Sebab untuk jaga nyawa tadi. Lepas tu ustaz kalau musuh mari lagu mana? Berdiri di tubuh. Kalau kita tebih temboknya batas semaya. Dalam masalah peperangan berbeza dengan semaya hak biasa. Kita tak boleh nak guna. Siapa mengaji hak skala, hak kita bicara semaya bab selebon ni, nak mari letak sini tak boleh. Sebab dalam bab perang, berapa dia ahli jemaah tu jual berdiri ni tak tubuh. Nak suruh tembok sebenarnya. Bukan saja. Nak suruh tembok. Nak royaknya boleh. Musuh mari tadi, tembok. Kau nak tunggu ahli jemaah? Tak boleh ustaz batam maya kita. Tak sudah lagi. Dalam situasi ni boleh. Dalam situasi ni. Bahkan semaya boleh unggah kau, semaya boleh berjalan kau boleh. Untuk dalam situasi perang. Kalau ahli jemaah segar sepos kala, tak ada perang, tak boleh nak semaya cara ni. Nama kan ada pergi buat.
Kalau hak masa situasi aman ni tak boleh lah. Sebab hak ni dalam situasi perang. Cuma perang tak berlaku lagi hak ni. Perang tak berlaku lagi. Baik. Jadi tujuan Allah perintah supaya bedil ni, senjata ni letak tubuh bila mana musuh mari tadi, supaya kita tembak, supaya kita bedil. Perang dah maknanya. Baik. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang, iaitu untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, iaitu yang kedua, yang belum sembahyang, kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka sembahyang berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga, serta menyandang senjata masing-masing. Atau ulas sekali pula sini. Supaya masing-masing bedil ni tak tubuh belakang. Sandang ni maknanya bukan letak bawah, letak tubuh. Pegang. Bersedia bila masa musuh mari tembak. Cuma picu tu jangan buka lah, takutnya sujud salah tekan kena kepala gus sebelah. Dia ada koci dia ada lock dia tu. Boleh lock dia punya picu dia tepat nak bedil. Jadi masa tu lock dululah. Maknanya kalau nampak musuh halah kemari, barulah buka picu dia tembak. Baik. Kemudian orang-orang kafir suka jika kamu cuai lalai akan senjata. Orang kafir masa ni dia duduk perhati. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan pembunuhan yang berlaku dah, orang-orang bukan Islam dia mari tembak. Contoh kita kata mana? Noh di Selatan Thai contoh. Ataupun di Chechnya di antara contoh. Ataupun orang Arab dia kata Shishan. Mereka mari serbu ketika mana orang tengah sembahyang. Banyak yang berlaku. Sasa mujahidin mati ketika mana tengah sembahyang. Mereka mari serah hendak, lebih-lebih lagi ketika mana pagi hari, subuh. Tak tak nampak, tak itu. Itu. Memang puak-puak ni dia akan ambil ketika mana kita cuai. Maknanya bukan makna cuai lalai kepada Allah, tidak. Cuai daripada senjata, tak ada. Masa ni dia orang mari serah. Baik. Dia juga harta benda kamu. Maknanya orang-orang kafir ni disuka kamu cuai lalai akan senjata dan juga harta benda kamu. Supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing. Jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan, disebabkan hujan ataupun sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghinakan. Surah An-Nisa ayat 100, ayat 102. Baik. Kemudian di jemaah, ni ayat asal ia menjelaskan kepada kita berkenaan dengan pensyariatan salat khauf. Salat khauf yang dinyatakan oleh ayat tersebut dilakukan dengan dua cara yang berbeza. Mengikut keadaan musuh dan orang Islam. Sama ada kedudukan tersebut menghadap ke arah kiblat ataupun tidak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatannya. Cara yang pertama, ketika mana musuh berada di sebelah arah kiblat dan pertempuran belum berlaku, tidak tercetus lagi peperangan. Tapi musuh di mana? Musuh di arah kiblat. Baik. Apabila semua tentera ingin solat berjemaah tanpa berpecah kepada beberapa kumpulan, maknanya kita nak buat sejemaah je. Tak usah pecah jadi dua. Ini cara yang pertama. Sebab dia ada banyak cara semaya dalam situasi ini. Apabila semua tentera ingin solat berjemaah tanpa berpecah kepada beberapa kumpulan, bagi mendapatkan keutamaan satu jemaah yang besar. Besar jemaah dah. Pahala orang semaya di jalan Allah ni. Orang hak puasa, orang hak puasa, dia berjihad di jalan Allah. Nabi kata dijauhkan dia daripada api neraka 70 kharifan. 70 kharif. Nabi nak ayat jauh terajuk dia dengan neraka, dijauhkan daripada Allah. Ini di antara salah satu dalil yang menunjukkan kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan mereka daripada api neraka. Lebih-lebih lagi mereka ketika mana tengah sembahyang. Daripada masa itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian imam hendaklah mengatur barisan mereka sama ada sebanyak 2 saf.
Maknanya kena buat dua saf. Contoh, musuh duduk mana ni? Contohlah, musuh duduk arah kiblat di sana. Jadi imam duduk depan sekali, kemudian makmum buat dua saf belakang. Belakang tu imam. Tak kira lah berapa orang pun. Baik. Ataupun yang kedua sebanyak 4 saf atau lebih. Dan bersolatlah bersama-sama mereka. Baik. Cara dia pula lagu mana? Lalu ni kita ambil contoh. Berapa saf? 2 saf buat. Apabila imam sujud, maka saf yang pertama sahaja turut sujud bersama-sama mereka. Saf yang kedua sujud tak lagi? Dulu. Hak yang kedua ni berjaga. Saf yang pertama ni ikut tu imam. Saf pertama ikut tu imam. Saf yang kedua ni standby. Takut-takut musuh mari masa tu. Kemudian, atau 2 saf yang pertama turut sujud bersama-sama imam. 2 saf belakang lagi kalau buat 4 saf sekiranya terdiri daripada 4 saf. Maknanya kalau buat 4 saf, orang yang duduk belakang tu imam 2 saf pertama, turun rokok sujud dengan tu imam. 2 saf ia belakang, saf ketiga dengan saf keempat, dulu. Dulu. Baik. Sementara saf yang selebihnya terus berdiri sambil mengawasi rakan mereka. Takut kalau semua sujud, maknanya gugur kita hak semaya tu imam, saf pertama, saf yang kedua kena tembak demo dulu. Baik. Sementara saf yang selebihnya terus berdiri sambil mengawasi rakan mereka daripada pergerakan yang mencurigakan atau sebagainya. Apabila imam dan mereka sujud bersama-samanya berdiri, maknanya bila mana tu imam dengan orang hak semaya di saf yang pertama tadi start dah bangun untuk rakaat yang pertama. Nak masuk rakaat yang kedua lah orang hak semaya saf pertama. Kita hak semaya saf yang kedua ni masih saf rakaat lagi. Maka apabila imam sujud bagi rakaat kedua, mereka yang tidak bersertanya ketika rakaat yang pertama pula sujud. Orang hak semaya digilir. Imam rakaat pertama, orang semaya saf pertama ikut tu imam. Orang semaya saf kedua berjaga. Bila tu imam naik dengan saf pertama masuk rakaat yang kedua. Tu imam rokok untuk rakaat yang kedua. Kita hak semaya di saf yang kedua. Rakaat pertama baru. Orang hak saf kedua ni. Jadi orang hak semaya saf kedua ni pula ikut tu imam. Orang hak semaya di saf yang pertama, dia seolah-olah menunjukkan gilir jaga. Rakaat pertama, saf pertama semaya dengan tu imam, saf yang kedua berjaga. Rakaat yang kedua, saf yang kedua pula turun, saf yang pertama pula jaga. Baik. Jelas hari Jumaat. Kemudian semuanya bersama-sama semua ketika mana duduk tasyahud dan mengucapkan salam. Maknanya bila mana tu imam ni berada pada tahiyat akhir, pada masa tu orang rakaat yang kedua, orang yang berada di saf yang kedua, mereka baru rakaat yang pertama. Jadi orang hak semaya dengan tu imam tadi yang berada pada juga masing-masing baru satu rakaat, baru rakaat belakang tu. Semua. Jadi di akhirnya bila mana dah duduk tahiyat, bila mana dah duduk dengan cara tahiyat, barulah mereka yang semaya rakaat yang pertama tadi yang duduk di saf hadapan, barulah mereka turun untuk rokok dan juga sujud. Maknanya menghabiskan sisa-sisa semaya dia sehingga akhirnya mereka berada pada tahiyat akhir. Mereka berada pada tahiyat akhir. Bila tahiyat akhir selesailah, maknanya orang hak semaya di belakang tu imam tadi, saf yang pertama, mereka telah dapat untuk berkawan. Lalu orang hak semaya di saf yang kedua, mereka bangun untuk masuk rakaat yang seterusnya. Cuma tu imam tu imam tunggu dulu. Sehinggalah sekali beri salam dengan tu imam. Cumanya dalam masalah ni, maknanya tu imam lah yang perlu memahami cara semaya tadi. Kalau tidak kubah lah. Kalau tidak kubah. Sebab learning tu imam kena tunggu ke semua makmum. Selesai belakang semua duduk tahiyat akhir, barulah tu imam
bui salah dan juga makmum bui salah. Ini cara yang pertama. Baik. Inilah cara bersolat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Usfan, iaitu antara peperangan yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ikutan bagi semua keadaan yang serupa dengannya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nasu ma'ah fakabbara wa kabbaru ma'ah wa raka'a an-nasu minhum thumma sajada wa sajadu ma'ah thumma qama lith-thaniyati faqama alladhina sajadu wa harasu ikhwanahum wa atat at-ta'ifatu al-ukhra faraqa'u wa sajadu ma'ah wan-nasu kulluhum fi salatin walakin yahrusu ba'dhuhum ba'dha. Yaitu bermaksud Nabi SAW bangun dan diikuti oleh orang ramai. Lalu baginda bertakbiratul ihram dan mereka menurutinya. Sebahagian mereka rukuk, tak beza situ. Sebahagian sahaja. Sedangkan ketika takbiratul ihram tadi semua sembahyang Nabi. Cuma ketika mana rukuk, sebahagian mereka sahaja rukuk. Hak lain jaga, sok kedua tak ada. Baik. Kemudian turut sujud bersama Nabi SAW. Kemudian baginda berdiri untuk rakaat yang kedua. Lalu mereka yang sujud pun berdiri dan mengawasi rakan-rakan mereka. Seterusnya, kumpulan saf yang lain pula rukuk dan sujud bersama Nabi. Nabi rakaat kedua, sahabat saf kedua baru rakaat yang pertama. Mereka semuanya berjemaah dalam satu salat, tetapi bersama-sama mengawasi di kalangan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini cara yang pertama. Yang kedua di Jumaat. Yang seterusnya, cara kedua, ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat. Okey. Hak ni, hak tadi mudahlah sebab arah kiblat. Kita boleh semaya sekali agung belaka. Sekarang ni kalau musuh duduk pelbagai arah. Ada pelbagai arah. Maknanya bukan daripada sudut sahaja. Lagu mana nak buat? Ataupun musuh berada di bahagia selain daripada kiblat. Payahlah. Cuma ada cara dia. Baik. Ketika mana musuh bertabur di beberapa tempat yang bukan arah kiblat dan pertempuran belum berlaku lagi. Cara yang sunat bersolat dalam keadaan ini ialah, pertama, mereka berpecah pada dua kumpulan, kumpulan A dan juga kumpulan B. Satu kumpulan bersedia menghadap dan mengintip musuh sambil mengawasi orang Islam. Manakala kumpulan yang kedua pula bersolat Jumaat bersama dengan tok imam. Okey, kumpulan yang pertama semaya dulu dengan tok imam. Kumpulan yang kedua ni duk jaga. Dah, tempat-tempat yang kita kata sini adanya musuh. Maknanya tempat yang tidak menghadap ke arah kiblat. Kedua, kumpulan yang kedua ini bersolat bersama-sama dengan imam pada satu rakaat sahaja. Maknanya kumpulan nombor dua ni semaya dengan tok imam serakaat je. Kumpulan yang pertama dia tengah mengawal, contoh kiblat sini, musuh di arah ni. Kumpulan yang pertama jaga musuh. Kumpulan yang kedua semaya dengan tok imam. Baik. Dan kumpulan yang kedua ni hak tengah semaya dengan tok imam ni dia semaya serakaat je dengan tok imam. Apabila imam bangun untuk rakaat yang kedua, mereka semua berniat berpisah daripada imam. Kalau dia tak niat tak apa, maknanya tahu dah. Sebab kita sekarang ni semaya dalam keadaan takut. Memang semua lagu tu semaya dia. Tidak kata dia tengah semaya tadi, dia kena niat nak pisah, dia kena niat tak pisah. Kalau dia niat tak mari, lagu mana ni semua? Kalau dia buat lagu tu. Ginilah mudah. Macam kita semaya Jumaat, memang ada dalam mazhab. Di antara pandangnya lah. Dia kata bila kita selesai semaya ni, maknanya kena niat pisah. Dah kena niat pisah. Tapi tok guru kita sendiri dia sebut, dia kata pandangnya tu dhaif lah, pandangnya tu lemah. Dia pandangnya tu lemah. Disebabkan kekuatan dalilnya yang tidak kuat. Maknanya automatik lah bila kita buat rakaat dengan tok imam dah, kemudian kita buat sendiri. Kita habiskan kita punya semaya tadi. Baik. Kemudian
dan menyempurnakan rakaat yang kedua tersebut secara sendiri. Diperhabis sendiri dia. Maknanya lepas pada selesai rakaat pertama, dibangun untuk rakaat kedua, tok imam per rakaat kedua, masing-masing perhabis semaya dia. Tak kena ikut tok imam dah. Baik. Kemudian mereka pun mengambil alih tempat yang pertama tadi. Tapi tok imam diri lagi ni. Sebab tu kita kata sini tok imam ni kena faham. Sebab tok imam nunggu. Tok imam tunggu makmum. Dia tunggu hak mana ni? Dia tunggu jemaah ya pertama. Hak duk berkawal tadi. Jadi bila selesai semaya, hak semaya dengan tok imam tadi, mereka akan ambil alih tempat hak kumpulan pertama duk tunggu musuh. Sehingga tok imam ni kena tunggu juga kumpulan yang pertama, sehingga kumpulan pertama mari semaya belakang dia. Baik. Kemudian yang merupakan rakaat pertama bagi mereka, justru imam hendaklah memanjangkan masa berdirinya pada rakaat yang kedua itu hingga kumpulan berkenaan selesai menyertainya. Maknanya sehingga orang kumpulan yang kedua, kumpulan yang pertama hodok mengawal tadi semua mari duduk belakang tok imam. Jadi tok imam kena lama berdiri. Tok imam kena lama berdiri untuk rakaat yang kedua. Apabila imam duduk tasyahud. Baik. Bila mana tok imam duduk tayakhir lah 2 rakaat. Bila tok imam duduk tayakhir, maka mereka terus bangun menyempurnakan rakaat yang kedua. Siapa dia kena bangun ahli Jumaat? Siapa dia kena bangun? Makmum hak duduk belakang tak ada. Moga hak kumpulan mula-mula tu selesai dah. Bila mana tok imam kata Allahu Akbar, tok imam duduk tayakhir. Jadi orang hak semaya belakang tok imam dia kena bangun untuk menyempurnakan lagi rakaat. Jelas? Ustaz, bapa makmum tak ikut sekali ya wisalah. Sekali dengan tok imam. Maknanya tok imam wisalah makmum bangun rakaat lagi. Duk. Hak ditunjukkan oleh hadis ni, Nabi nak tunjuk semaya selesai dengan Nabi. Semaya selesai dengan Nabi. Nabi tunggu sahabat. Hadis yang kedua ni. Baik. Kemudian sehinggalah makmum tadi semua duduk tayakhir belakang. Maknanya tok imam paling lama sekali maya. 2 rakaat juga. Cuma sebab dia ada istilah tunggu makmum. Baik. Kemudian dan seterusnya mengucap salam bersama-sama mereka. Wisalah sekaligus. Maknanya bila tok imam ni dah boleh agak selesai ada tayakhir ahli jemaah belakang ni, tok imam pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian orang semaya di sah tadi pun wisalah. Baik. Maka demikianlah cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Dzatur Riqa'. Dan ketika mana peperangan Dzatur Riqa'. Hal ini berdasarkan hadis daripada Salih bin Khawwat daripada seorang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat khauf ketika mana peperangan Dzatur Riqa'. Anna ta'ifatan saffat ma'ah wa ta'ifatun wujahal adu fa shalla billati ma'ahu rak'atan thumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma insarafu fasaffu wujahal adu wa ja'at at-ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatih thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Yaitu bermaksud bahawa satu kumpulan berbaris bersama-sama dengan baginda dan satu kumpulan lagi menghadapi musuh. Sekumpulan semaya dengan Nabi, sekumpulan ada musuh. Lalu baginda bersolat bersama-sama kumpulan yang pertama 1 rakaat. Kemudian baginda terus berdiri sementara mereka menyempurnakan solat masing-masing. Masing-masing cakup. Orang panggil cakup sendiri dah. Lepas pada rakaat dengan Nabi tadi, sahabat pun cakup sendiri. Untuk rakaat yang kedua. Setelah daripada itu, mereka bersurai lalu membuat barisan pertahanan menghadapi musuh. Maknanya sahabat hak awal semaya ni, dia ambil tepat kumpulan nombor 2 tu. Dia susun molek akan selesai. Beres, dia mau boleh lagi semaya. Jadi sahabat hak pada asalnya duduk jaga tadi, mari duduk belakang Nabi. Kemudian baginda
Lalu baginda meneruskan 1 rakaat lagi bersama-sama mereka. Bila mana kumpulan yang kedua tak dimari. Kemudian baginda terus duduk tasyahud, sedang mereka menyempurnakan rakaat masing-masing. Ketika mana Nabi duduk tahiyat akhir, sahabat pakai cakap sendiri pula. Baik. Dan akhirnya baginda mengucapkan salam bersama-sama mereka. Maknanya Nabi tunggulah sehingga wisalah sekali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Dalam kedua-dua cara bersolat ketika orang Islam menghadapi musuh ini, terdapat satu daripada konsep memelihara kepentingan solat berjemaah. Di samping menjaga keselamatan orang Islam, berwaspada terhadap musuh, serta menyedari tipu daya mereka, tipu hilah mereka. Berdasarkan kepada ayat Quran tadilah, maknanya orang bukan Islam ni memang dia ambil peluang bila mana orang Islam cuai, maka masa itulah mereka akan serbu. Keistimewaan yang paling utama solat ini ialah menurut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berasa pelik atau pekuk dahi. Orang rasa pelik sembahyang ni. Tak supa sekala Pas tak iman ni pula lama kena tunggu. Pelik tak pelik ini sunnah. Dia kena tak situ. Sunnahnya lagu ni. Baik. Kemudian serta mendapatkan pahala kesemua yang bersolat dalam satu jemaah bersama-sama khalifah, imam besar ataupun panglima di medan perang. Baik. Berapa cara ahli jemaah? 2 cara. Kemudian yang seterusnya kita baca sikit lagi. Keadaan kedua ketika mana berlaku pertempuran dengan musuh, barisan telah bercampur aduk dan menjadi sangat gawat. Ketika mana tengah sengit duk perang ni. Kalau tadi tak start berdil lagi, berjaga baru. Berjaga tu pun boleh buat cara tak dah. Tak nanti ke perang dah. Bila mana bunyi kata nak perang, dia kita berjaga-jaga dah. Boleh dah masa tu. Untuk praktik ke semaya dengan cara ni. Dengan syarat tu imam betul-betul masuk cara semaya tadi. Takutnya lagu mana berkorban semaya. Musuh mari timbuk juga. Jadi tu imam kena betul-betul faham cara tadi. Kemudian ahli jemaah, keadaan kedua. Bila mana tengah berdiri tadi, maka dalam keadaan ni tidak ada cara semaya yang ditentukan. Malah masing-masing bersolat mengikut cara yang termampu, sama ada berjalan atau berkenderaan. Semaya juga. Dengan cara boleh berdiri. Kita tak boleh nak mikir cara semaya ni, duduk cepat semaya kita lah ni. Tak. Memang dia lain daripada sekala. Sebab keadaan yang mendesak. Sebab kalau kita buat, tak boleh gerak 3 kali. Tembak demo dulu, demo. Tak. Baik. Kemudian, ataupun sambil bergerak atau berhenti, menghadap kiblat atau melencong ke arah lain, sah juga semaya. Dalam situasi ini lah, dalam keadaan ni. Dan sujudlah dengan isyarat dengan gerak kepala jah. Masa ni boleh. Untuk isyarat sujud, kepala tunduk daripada isyarat untuk rukuk. Jika dapat mengikut di kalangan mereka secara bersolat Jumaat, maka adalah lebih baik. Walaupun mereka berlainan arah atau makmum, terkehadapan daripada imam sekalipun. Siapa setara tu dalam situasi ini? Maknanya kelonggaran. Nak ayatnya gini, bela-bela jaga keamanan, semaya tak tinggal. Cuma adalah hadis. Dalam semaya Nabi tertinggal hampir 3 waktu. 3 waktu semaya. Sebab pada masa tu memang Nabi SAW, maknanya musuh ni memang hebatlah dari sudut persediaan dia. Bukan Nabi saja, sahabat-sahabat lain pun. 3 waktu semaya tinggal. Ni perang. Boleh, tak ada masalah. Kalau perang memang teramat sengit, terus perang. Jelas hari Jumaat. Sehingga Nabi himpun ke semaya 3 waktu. Sehingga Nabi doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan memasukkan api dalam lubang-lubang kubur puak-puak hak serai aku tadi. Nabi minta kepada Allah. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Peliharalah kamu, kerjalah dengan tetap dan sempurna pada waktunya, iaitu segala semaya fardu. Khasnya sembahyang wusta, sembahyang apa dia? Sembahyang asar. Ulama selisih lah bab sembahyang wusta ni. Imam Syafi'i sendiri pun tak pilih wusta ni asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti suatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Jelas. Cuma dalam situasi ni lah, kalau kita nak buat sembahyang sepas-kala ni tak boleh. Sebab bukan dalam situasi perang. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Baqarah ayat 238 239. Begitu juga hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an ketika mana menceritakan salat khauf, selepas menyebutkan dua caranya yang terdahulu, katanya, fa in kana khaufun huwa ashaddun min dzalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Qala Malikun qala Nafi'un la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kegawatan lebih memuncak daripada itu, bersolatlah sama ada berjalan kaki, kenderaan, dengan menghadap kiblat ataupun tidur. Sah masa ni semaya dari situasi ni. Katanya Malik mengatakan daripada Nafi' telah berkata, setahu aku Abdullah ibn Umar tidak akan menyebut demikian kecuali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim pula menyatakan fasali rakiban aw qa'iman tumi'u imaan. Bersolatlah kamu sama ada berkenderaan atau berdiri, dan lakukanlah dengan secara isyarat. Isyarat pada dah. Yalah kalau kita tebing-tebing duk tengah perang, demo duk tengah segar-segar, kita pergi sujud, gergum jatuh bong, padah. Duk, tak nampak bong, rupanya jatuh sebelah aja. Dah? Baik. Jadi isyaratlah, isyarat. Hadis riwayat Muslim. Ketika bersolat, semua pergerakan yang berlaku disebabkan suasana peperangan ini dimaafkan. Dimaafkan pada masa itu. Kecuali percakapan dan jeritan kerana tiada keperluan berbuat demikian. Tapi kalau perlu berbuat, boleh juga. Kalau perlu berbuat. Sebab mungkin ada demo tak tahu musuh di belakang. Kita nak oyak dia, kata, musuh belakangmu tu. Tak boleh kecek biar dalam semaya. Pum. Mula kawan ni. Baik. Jika terkena najis yang tidak dimaafkan seperti berdarah atau seumpamanya, maka solat tetap sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i wajib diqadha kemudian. Kalau kita tengok hadis, sahabat semaya panuh duk sini. Darah tu bet leceh. Sah. Dalam situasi itu. Kalau kita nak tengok hadis mula lah, sebab banyak mana hadis kita sahabat perang dengan Nabi ni. Dah? Baik. Bersolat secara ini adalah untuk kemudahan bagi semua peperangan yang mematuhi syariat dan setiap keadaan yang sangat ditakuti oleh seorang mukallaf, seperti melarikan diri daripada musuh atau binatang buas dan sebagainya. Maka perkara yang diberi perhatian dalam pensyariatan cara bersolat ini ialah menjaga solat tersebut supaya ditunaikan dalam waktunya yang ditetapkan kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekaligus menjaga nyawa. Bukan jaga semaya saja, jaga nyawa kata. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semaya-semaya itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang telah tertentu dia punya waktu-waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Cuma hak ni sebenarnya kita tak kena berasa pelik. Pelik ustaz semaya cara ni. Tak kena rasa pelik sebenar. Hak kita kena rasa pelik ni bukan dalam situasi perang tapi tak semaya juga. Ni kena pelik. Baru jalan. Kita duk pelik dengan cara hak ni bapanya dia semaya. Dok. Lepas tu dalam perang pula, hak ni segar, makan nasi nambah, nasi lauk nak pagi tak mih, tapi tidak semaya. Hak ni kita kena serabut. Mana? Dok. Hak ni kita kena serabut sebenarnya. Jalan hari Jumaat. Pelik tak pelik orang kita ni, tunggu orang sakit tak semaya dah. Pening sungguh. Tunggu orang sakit tak semaya. Tak ada arah di semua. Bukan dia sakit. Kalau sakit tu semaya dia tu. Nak cerita hari Jumaat dah, nak cerita maaf lah. Hamba Allah ni masjid ada nak buat ke dia? Nak renovate Beki masjid, tengah-tengah beki masjid, orang bek lagi. Nak kata aku mana? Berderu
buat akhir jadi masjid dah. Nak kata ke mana? Dah ke mana hari Jumaat? Masjid ni berapa puluh lah kain kalau kita nak bicara Islam. Ni masalah hari Jumaat. Kita sebut ni sebab masjid. Kita malah sebut. Soalnya kita sebut hari Jumaat tahu selalu. Ni nak ayat. Orang ramai-ramai tu seorang dua yang berhenti semaya. 2-3 orang tak semaya. Memang tak semaya. Royak dah. Takut tu. Mari boleh kali. Tahu. Hak ni, hak kena pelik ni. Hak kita ngaji bab semaya berleperan ni, tak pelik pun. Dalil Quran ada, dalil hadis ada. Cuma dalil tinggal semaya mung terus gabung-gabung, ni dalil tak ada. Jadi kita kata sini ahli Jumaat, hak ni kita kena mikir. Kita kena pakak-pakak serabu, kena pakak-pakak mikir lagu mana ya Allah, minta supaya Allah beri hidayah kepada dia, beri kesedaran kepada dia. Deh, agar jaga semaya deh insya-Allah. Deh, untuk seterusnya ni ahli Jumaat, insya-Allah ni kita sambung semula. Dia doa. Ya. Baik. Cara semaya. Dia nak sedap kita praktik ya. Buat 2 saf. Buat 2 saf ni kita buat minggu depan insya-Allah. Buat 2 saf, lepas tu tak imam semaya. Baru jelas, jalan dah. Dia mudah gaining lah, mudah. Kalau duduk arah kiblat, deh. Semua semaya sekali tu imam. Tu imam semaya, kita buat 2 saf. Tu imam semaya rakaat yang pertama, orang saf pertama dulu ikut. Orang saf kedua standby, berdiri duduk tubuh. Siapa selesai rakaat pertama? Siapa orang semaya sah yang pertama ni naik semula kata imam untuk rakaat kedua. Jelas. Orang hak sah kedua ni tunggu. Bila tu imam rokok untuk tu imam rakaat kedua. Orang sah kedua pula ikut tu imam. Sah pertama pula jaga. Jelas. Hak sah pertama ni jelas. Jaga. Sehingga selesai dengan tu imam dia duduk sehingga tu imam ni duduk tahiyat akhir. Sehingga tu imam duduk tahiyat akhir. Bila duduk tahiyat akhir, kemudian orang hak duduk rakaat, orang hak duduk sah yang pertama tadi, mereka buat sendiri pula. Cak caku. Orang hak semaya di sah belakang ni, dia rakaat yang kedua. Dia ni pula berjaga. Orang hak sah yang pertama ni caku sehingga duduk tahiyat akhir, barulah hak duduk belakang ni semaya. Maknanya masing-masing berjaga. Hak duduk sah belakang ni berjaga sehinggalah hak ni duduk tahiyat akhir selesai dah lah. Sebab bila duduk tahiyat akhir dia orang dah boleh tembak musuh ni. Kemudian orang hak duduk belakang ni pula selesai rakaat yang kedua. Kemudian wisalah dengan tu imam selesai sah cara. Memang tu imam kena tunggu. Memang tu imam tunggu. Cara yang kedua, sebab dia ada banyak cara. Kalau dalam fiqh sunnah dia sebut 6 cara lebih kurang. Kalau dalam fiqh sunnah. Sebab sini bawa 3 cara je. Cara yang kedua, sekiranya musuh tidak berada arah kiblat. Musuh duduk mana? Musuh duduk ini. Contoh, kita kiblat lain ni. Dipecahkan kepada 2 kumpulan. Hak tadi semua semaya sekali, hak ni duduk. Kumpulan A semaya dengan tu imam, kumpulan B berkawal. Tu imam semaya Allahu Akbar. Orang hak kumpulan pertama semaya dengan tu imam. Sehingga rakaat yang pertama selesai. Naik rakaat yang pertama, tu imam baca, tunggu, bila-bila tunggu. Orang hak belakang tu imam dia kena perhabis sendiri semaya. Jelas? Orang melitah, dia pisah dengan tu imam. Dia bercerak dengan tu imam. Dia perhabis sendiri. Tu imam tunggu, tu imam still rakaat yang pertama lagi. Sebab tu kita ada tu imam ni betul-betul kena faham. Kalau duduk kubah. Kubah dia mau mari tembok je lah. Tu imam tunggu. Sehingga makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pergi ambil tempat hak kumpulan nombor 2 duduk.
Hak tu tak semaya lagi. Bukan kata kita semaya sini, dia semaya situ. Tak semaya lagi. Sebab musuh di arah lain. Jadi pula nombor 2 ni, mari duduk belakang Tok Imam. Semaya dengan Tok Imam serakaat. Tok Imam rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Bila Tok Imam duduk tayat akhir, makmum naik rakaat yang kedua. Dia semaya, sapalah dia duduk tayat akhir, Tok Imam berasa, lama dah demo ni duduk tayat akhir ni. Tok Imam pas, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu cara yang kedua. Jelas hari Jumaat. 2 cara baru. Kalau ikut dalam fiqh sunnah, kau 7 lebih kurang itulah. Banyak. Baik. Bukan faham. Maknanya kalau 3 rakaat tadi bila masa dia? Mungkin itulah. Bila masa. Kena bincang molek lah. Sama ada dia nak buat rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Sama ada untuk makmum yang pertama 2 rakaat ataupun makmum yang kedua 1 rakaat ataupun makmum yang pertama 1 rakaat, makmum yang kedua 2 rakaat. Dia kena bincang molek. Kena bincang. Kalau tak kubah. Sebab tujuan tadi adalah untuk jaga ba'dhum ba'dha. Untuk jaga sebahagian daripada sebahagian. Maknanya masing-masing jaga. Maknanya kita jaga kita. Kena ke? Tak. Kita jaga kita dengan demo jaga demo dengan kita. Lagu tu. Masing-masing jaga. Jadi kena bincang molek. Sebab tu benda ni kena bincang dulu lagu mana nak buat semaya kita. Takut tengah duk bolok wak tadi, mari musuh bang. Innalillah belaka, betul lah syahid. Tetapi disebabkan kita kata kecuaian tadi. Dia ada istilah cuai itu. Hak syahid mati itu memang kata tak pada. Tak dinafi. Tetapi disebabkan cuai tadi supaya dapat elok daripada tu, supaya musuh tidak dapat ambil kesempatan di atas kecuaian kita tadi dah, insya-Allah. Cuma benda ni kena perangat semua lah. Sebab kita mengaji benda ni dalam situasi ni adalah dalam situasi ya aman. Ya. Teka tu memang lah peperangan. 4 awak 2. Cuma hak soalan ni sebab 3. Soalan ni 3. Wak setengah nyanyi. Mana? Dah. Tak pergi kena mari ayat pula. Dah, takut tak teringat. Dia takut tak teringat. Pasal dia dah moga kita tak buat learning. Hak ngaji ni tak buat learning. Dia, kalau kita bukan dalam situasi ni tak boleh nak buat. Kena teratas. Tak boleh. Mana? Dah, wallahu alam. Sebab ni hanya semaya untuk dalam situasi tadi sahaja dah. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ahli Jumaat dan dapat jadi panduan lah untuk kita semua. Lebih-lebih lagi, wallahu alam, kita tak tahu bila kita berada dalam situasi tersebut. Dah. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha